dia mati meninggal awal sebab kerja dia sudah selesai. Surah Al-Maidah ayat 3, ayat yang diturunkan oleh Allah selepas Haji Wida. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Allah, Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Kerja dah selesai, balik. Macam saya lah, kerja saya dah habis nanti, saya balik. Sebab orang Malaysia kononnya sayang dengan saya. Next. Cheat, tak habis lagi tadi. Bagi balik Minshnikov. Agak-agak kalau Minshnikov kata benda ni orang manusia boleh hidup lama, apa maksudnya? Maksudnya dia bercerita tentang kesihatan, betul? Boleh hidup sampai 140 tahun, maksudnya cerita tentang longevity. Macam mana manusia boleh hidup lama. Adakah ini penemuan yang hebat? Ya, ialah satu penemuan. Itu sebab dia dianugerahkan oleh dunia Nobel Prize winner untuk medicine pada tahun itu. Ini satu anugerah yang tertinggi yang manusia boleh dapat. Dan sepatutnya ilmu yang dia anugerahkan itu disampaikan kepada manusia semua. Lebih-lebih lagi penuntut-penuntut yang belajar tentang perubatan. Dan para doktor semua patut tahu. Sumpah saya tak tahu dia ni siapa dulu. Kenapa dia disuruh, saya tak tahu. Sekarang ni anak saya alhamdulillah baru keluar daripada Newcastle University di Australia. Tanya, kau tahu dia ni? Tak tahu. Pelajaran tu sampai sekarang tak masih ada. Tetapi dalam bidang nutrition ada disebut sedikit. Dan saya yakin satu dunia ni tak berapa nak tahu pasal ini. So do more research, carilah dia apa dia. Sebenarnya dalam research dia panjang besar macam tu. Kalau baca pun tak habis. Okay, next. Ini bukan nak promosi dia, cerita dia. The West tak mau cerita, tetapi selepas hampir 30 tahun selepas itu, ni, Minoru Shirota juga bercerita pasal kesihatan manusia bila makan susu masam. Dia keluarkan Yakult. Next. Satu lagi cerita ni. Kita beritahu ni, time siapa jaga time keeper. Berapa minit lagi tu? Ada? Tak nak tahu pasal cerita panjang. Oh, 10.30 10.30. Lupa nak keluar ni. Itulah sebabnya dah lupa nak beritahu. Subhanallah. Pendek. Allah memberi kita bakteria dalam badan kita 10 kali ganda daripada sel manusia. Kalau tuan-tuan tengok diri saya sekarang ni, saya berdiri ni, semua yang tuan-tuan tengok ada benda yang dah mati. Ya? Tetapi kalau nampak, sebab yang saya kata mati itu sebab sel-sel ni yang dalam saja hidup, di luar semua mati. Ya? Kalaulah bakteria ni manusia nampak, jadi zombie saya ni. Memang lari semua orang. Tapi alhamdulillah dia menjadi makhluk halus. Inikah yang disebutkan tentang makhluk halus yang boleh jadi baik untuk manusia. Saya rasa mungkin. Saya cakap inilah makhluk halus. 10 kali ganda. Kalau dikumpul-kumpulkannya lebih dekat 2 kilo. Walaupun badan kita ni besar, tetapi dia tu ramai, tetapi sebab dia kecil lagi pada sel manusia. Kita belajar sepenuh-penuhnya tentang sel manusia, tetapi langsung tidak dipelajari tentang sel bakteria ini. Dan sesungguhnya sel bakteria ni tadi adalah sesuatu yang baik, yang Minshnikov sebut. Tetapi dalam perubatan, kita melihat benda ni baik tak baik? Bakteria baik tak baik? Tak baik, dia kata. Kalau boleh bunuh, basuh dengan deterjen ni 99, ambil sabun ni, sabun tak tahu lah, sabun Johnson ke apa, membunuh kuman 99.99%. Allah dah bagi kau nak bunuh pasal apa? Dalam badan banyak lagi yang dibunuh. Kita bunuh dengan macam-macam. Ya? Dan satu jenayah yang saya buat, saya bunuh dengan antibiotik. Nanti saya cerita pasal antibiotik. Next. Laju sikit. Ini bakteria dia. Cerita ni dah ada dalam National Geographic. Ya. Dia dah digest. Kalau saya kata Dr. Salim buat buku, mungkin tak percaya. Yang ni percayalah. Ya. Next. Ini saja nak share. Saya menghadiri beberapa conference tentang bakteria baik dalam badan manusia.
Dan cerita ni saya dapat masa saya di Brussels. Itu tahun lepas. Tahun ini saya pergi ke Amsterdam, mendengar cerita yang sama. Tadi Cik Osman kata, doktor tahun depan saya nak ikut. Okey, boleh ikut tapi kau bayar sendiri. Belanja makan aku belanja. Yang tu tak sebut lagi kan? Ambo sebut. Apa cerita William Wade? Profesor Dr. Lee dari Queen's College. Dia mengatakan apa? Dia ni doktor pakar gigi. Dalam mulut kita ni ada bakteria baik. Dalam mulut kita ada bakteria baik. Dia mengatakan bakteria baik ini menukar makanan. Dalam makanan kita ada satu chemical dinamakan mineral dinamakan nitrate. Nitrate ini ditukar oleh bakteria ni kepada nitrite. Dan nitrite dalam badan kita ditukar kepada nitric oxide. Nitric oxide ni bila masuk dalam badan, hasil daripada aktiviti bakteria baik dalam mulut kita menyebabkan saluran darah kita mengembang besar. Dan bila dia membesar, orang yang ada darah tinggi akan turun. Tak ada darah. Itu sebab doktor gigi itu mengatakan kemungkinan besar kenapa orang barat mempunyai masalah tentang darah tinggi sebab kita jaga gigi kita terlalu bersih sangat. Bangun-bangun, ludah. Lepas tu gosok gigi. Ambil pula listrik, kakak buang. Bersih. Wangi tak? Sebenarnya penyakit tu. Ya? Sebab kita bunuh bakteria baik tu. Teringat pada amalan Rasulullah. Rasulullah buat pagi-pagi apa? Bangun tidur, dia minum dulu. Mungkin nitrate yang ada dalam mulut tu, yang satu malam dia yang terbena tu, dia telan minum. Mana Rasulullah tahu ni? Macam mana dia tahu? Inilah antara perkara yang kenapa kadang-kadang Rasulullah buat, kita tak faham. Saya pun mau nampak. Kenapa nak bangun pagi? Kan berkumpul aliu banyak, aliu basi orang kata kan. Buang je lah. Rupanya aliu basi lah pakcik. Oi, yang paling baik sekali. Telan aliu basi lepas ni. Tetapi kalau aliu basi meleleh keluar, kalau sempat kita sedut, kita sedut. Tetapi kalau dah melekat kat situ, itu dah jadi najis. Melekat kat sini, najis. Tapi yang boleh sedut lagi, itu kesihatan. Okay, next. Bakteria baik dalam badan ni telah dipromosikan oleh banyak company sekarang, termasuk DuPont, termasuk Yakult, termasuk Nestle. Nestle tahu kan? Dia ambilnya satu bakteria ni, diculturekan, lepas tu dipasarkan kepada manusia. Dan dijadikan satu bisnes. Persoalan saya, kenapa engkau ambil ni? Ini tak sampai pun 30. Padahal dalam badan kita ni ada lebih daripada 500 bakteria yang baik-baik ni. Kenapa engkau ambil ni je? Itu sebab masa conference tu saya kata, kau pergi belajarlah tentang ni semua, buatlah kajian. Memang betul, semua ni mempunyai fungsi yang baik. Bakteria ni mempunyai fungsi yang baik dari segi kesihatan. Dari segi minda, dari segi jantung, dari segi kita punya usus, dari segi masalah kanser, darah tinggi, kencing. Ini semua ada main peranan. Persoalan saya kata, engkau teruskan buat research ni. Yang aku nak buat, aku nak bagi dia orang makan. Kita bagi makan dengan amanah dan taibat sebagai prebiotik. Makanan untuk bakteria baik ni. Dan bisnes ini sekarang ni sudah menjangkau hampir 35 bilion. 30 bilion pada tahun 2013. Baru-baru ni saya dengar dia kata dah sampai 35 bilion. Dijangkakan besok dah 45 bilion. Bisnes jual probiotik, bisnes jual bakteria. Jadi kalau ada tuan-tuan yang berhajat nak buat bisnes ni. Bagi orang sihat, tuan-tuan jual bakteria, saya nak jual makanan je saja. Tuan-tuan jual kereta, saya nak jual petrol. Saya nak bagi petrol untuk petrol tu. Alat servis sendiri. Next. Ini sabda Rasulullah. Setiap penyakit, perut manusia adalah tempat segala penyakit, dan banyak makan itu punca pada penyakit. Perut manusia adalah rumah penyakit. Perut manusia ni rumah penyakit. 10.5. Tak, memang nampak bagi dia 10.5. Balik. Mishnikov kata jaga perut. Kalau dalam istilah perubatan disebut perut itu stomach.
Tetapi saya kata orang tu kena langgar. Dan lori terburai perutnya. Kalau terburai perut tu apa yang terburai? Usus. Jadi ini termasuk usus lah saya rasa. Jadi Mishnikov kata kita jaga perut kita, nak hidup lama, nak sihat. Rasulullah sendiri dah sebut tentang perut. Sebenarnya dunia perubatan juga sudah menyebut ini 2500 tahun dulu. Next. Ni manusia ni. Ini dianggap sebagai father of modern medicine, Hippocrates. 2500 tahun dia pun menyebut. Hari ini Cik Osman sebut tentang makanan. Dia kata apa? Let food be thy medicine and let thy medicine be food. Biarlah makanan itu menjadi obat kamu dan obat itu menjadi makanan kamu. Jadi perempuan, jaga perut, jaga makan untuk menjaga kesihatan. Supaya kita semua hidup panjang. Saya baru beritahu Cik Sugiman tadi, saya beritahu dia. Tahu tak sebenarnya Allah suka kita hidup lama. Ya? Selain daripada Allah suka kita berterima kasih kat dia, semayang kat dia, tunduk sujud kepada dia, dia suka kita hidup lama. Apa buktinya? Ada satu hadis mengatakan kalau engkau hidup seumur sampai 90 tahun dalam keadaan engkau menyembah dia, mengikut perintah dia, segala dosa yang kau lakukan selama ini akan dihindarkan. Dan segala dosa yang akan datang dihapuskan. Tak buat lagi, dah hapus lah. Jadi semua kita ni target untuk sekurang-kurangnya hidup 90 tahun. Masuk saja birthday 90 tahun, yes, ahli syurga. Tapi dengan syarat janganlah malam tadi buat benda tak elok. Nah, kita perbetulkan, ya. Ini Allah minta. Tak cari sendiri. Mana hadis tu? Ya. Jadi maksudnya Allah nak kita sihat. Allah nak kita hidup lama. Ya. Tetapi iblis nak kita hidup lama ke dia nak kita mati cepat. Ya. Next. Ini Hippocratic Oath, janji kita sebagai seorang doktor. Aku berjanji gini, aku berjanji gini. Ini yang originalnya. Ada dia sebut tentang dietetic measures for the benefit of the sick. Dia sebut tentang pemakanan, ya, untuk kesihatan manusia. Ini yang original. Tetapi bila kita tengok yang recent one, next, tidak ada langsung ni. Ini dibuat di New York tahun 2005. Dalam oath kita tu tidak ada langsung dah sebut tentang pemakanan. Kenapa? Dia orang tak nak tahu, saya rasa. Sebab pemakanan itu menghindarkan penyakit. Kalau kita jaga elok. But they take it off. Ini aku kata kalau ada cerita-cerita yang belakang-belakang aku nak ceritakan ni. Supaya suruh dia buat dokumentari. Dia pun kata nak buat dokumentari. Cerita saya kata tak habis. Saya bagi tahu dia kalau saya nak cerita habis benda ni, saya nak 4 jam. Minimum 5 jam, alhamdulillah. Kalau dapat 6 jam, syukur. Tu saya akan beritahu dia kalau saya tak habis nanti, saya duduk dekat hotel dekat ni je. Cik Osman ni bagus, dia bagi duduk dekat. Dia jalan je. Lepas pukul 1 nanti, lepas semayang nanti, kalau ada lagi yang berhasrat nak tanya lebih, kita boleh duduk sampai pukul 3 petang. Ya? Atau pukul 6 petang. Saya bagi Chan kakak saya pergi shopping dulu. Saya boleh duduk cerita lagi banyak lagi yang kalau boleh. Boleh lah. Kita minum air sejuk pun cukup. Sebab saya ada makan tadi, jadi saya tak berapa nak rasa letih sangat. Okay, next. Inilah yang kita nak sembang nanti, nak bercerita tadi. Ada 5 minit. Prebiotik, probiotik, antibiotik. Apa dia probiotik? Bakteria baik yang Mishnikov sebut tadi. Bakteria baik yang Rasulullah jaga dengan baik. Bakteria baik yang tidak dibunuh. Prebiotik adalah makanan dia. Antara makanan prebiotik yang terbaik inilah dari mana dan taibat. Antibiotik itu yang Dr. Salihin bagi kepada orang bagi dia sakit. Sembuh sekejap je, konsultatif bagi antibiotik, sihat-sihat. Lepas tu sebulan nanti dia datang pula. Ya, di Malaysia ada boleh angkat tangan je minta antibiotik. Doktor, meeting. Antibiotik yang hari tu punya. Ambil. Kusain. Claim dengan syarikat. Nah, Dr. Salihin untung, dia pun untung ketika tu, lepas tu penyakit dia. Ya, next. Antibiotik ni maksudnya anti-life. Bio tu maksudnya life. So masalahnya kenapa kita tak sebut dulu tentang pro-life?
pro lah, tahulah pro apa dia. Kenapa tak cakap tentang pre-life? Kenapa kita diajar hanya anti-life? Tak ada seorang pun doktor bertanya ini. Lepas ni tuan-tuan, perempuan, kalau boleh, Tok Sah dah makan antibiotik, makan mana dan taibat, dan carilah makanan-makanan yang sewaktu dan seindah rupanya. Nanti saya sebut lagi makanan-makanan yang mungkin tuan-tuan nak tahu. Ya? Nak bagi tahu, tempe the best. Orang Jawa ni confirm, betul kan? Makan tempe. Banyak-banyak bangsa ni, bangsa Jawa yang paling makan. Tempe dia makan. Makanan yang baik. Okay, next. Tuan-tuan tahu tak ini? Apa dia? Appendix. Apa kita tahu tentang appendix? Baik tak baik appendix ni? Dia kata end of session. Kita sambung kemudian. Terima kasih.